Gempa Pangkalan Tentera Udara Raja Malaysia telah melaksanakan tugas dengan pantas dalam operasi curiga selepas mengesan sejumlah 16 buah pesawat Republik China PLAAF yang cuba memasuki urang udara Kota Kinabalu pada hari Isnin. Penerbangan pesawat PLAAF tersebut dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada jam 9.53 pagi. Satu kenyataan media oleh dari bahagian perhubungan awam TUDM mengatakan pesawat tersebut telah dikesan terbang secara formasi tactical in-trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Formasi panjang tersebut juga terbang dengan pattern dan laluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Apa yang menyusahkan TUDM, mereka dikatakan kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di udara ke beting petinggi ahli yang berkepentingan kepada negara dan mengkhawatiri akan mengancam kedaulatan negara. Pesawat tersebut telah dikesan terbang ketinggian di antara 23,000 kaki sehingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knot melalui Singapura sebelum memasuki ruang udara maritim Malaysia Kota Kinabalu dan seterusnya menghampiri 60 batu nautika daripada pesisir pantai wilayah Sarawak. TUDM telah membuat cubaan untuk mengarahkan pesawat berkenaan menghubungi kawalan trafik udara Kota Kinabalu, namun apabila arahan yang diminta tidak dipatuhi, TUDM dengan pantas melancarkan pesawat pemintas Hawk 208 daripada nombor 6 Squadron pada jam 11.30 pagi bagi melakukan identifikasi visual. Hasilnya, TUDM telah mengenal pasti pesawat dari China ini adalah dari jenis IL-76 dan pesawat CNY-20. Pesawat ini dikatakan merupakan pesawat pengangkut yang berupaya melaksanakan pelbagai misi. Insiden ini adalah perkara serius dan ada ancaman kedaulatan negara. Insiden ini telah dikenalikan oleh TUDM khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia AMNY berlandaskan Undang-Undang Antarabangsa International Civil Aviation Organization ICAO serta Strategi Pertahanan Udara Nasional SPUN dari sumber yang boleh dipercayai. Pesawat ini juga digunakan UNI Soviet di Afghanistan antara tahun 1979 hingga 1991. IL-76 ini terbang 14,700 kali dalam setiap waktu bagi mengangkut tentera Soviet dan logistik. Baiklah, mari kita mengenali dua jenis pesawat ini. IL-76 ini mula dikembangkan pada tahun 1967 oleh UNI Soviet. Tujuan pengembangan pesawat ini adalah menyediakan armada yang bisa mengangkut muatan seberat 40 tan dan terbang sehingga 50,000 km dalam waktu kurang dari 6 jam. Panjang pesawat ini kira-kira 46.6 meter serta memiliki 4 mesin jet. Hingga saat ini pesawat ini juga boleh beroperasi di dalam cuaca yang kurang baik. Pesawat ini dikatakan mempunyai kelebihan berbanding P-8 Poseidon milik Australia dan P-3 Orion milik Amerika Syarikat kerana memiliki banyak jendela. Pesawat canggih ini pernah digunakan dalam operasi tim pencarian kehilangan MH370 dan berhasil menemukan objek yang diduga merupakan puing MH370. Pesawat ini juga digunakan UNI Soviet di Afghanistan antara tahun 1979 hingga 1991. IL-76 ini terbang 14,700 kali dalam setiap waktu bagi mengangkut tentera Soviet dan logistik. Pesawat ini juga mampu membawa bahan bakar bagi pengisian di udara kepada pesawat-pesawat tempur yang lain. Pada 13 Februari 2020, ini diberi nama dalam untuk menghantar bekalan dan alatan ke Wuhan, China. 11 buah armada PLAAF pesawat digunakan untuk menghantar 2,600 kaki tangan perubatan tentera ke Wuhan yang dikembangkan di China dan mengesyorkan pemilihan sehingga 400 buah Y-20. Pesawat ini juga mampu membawa bahan bakar bagi pengisian di udara kepada pesawat-pesawat tempur yang lain. Pada 13 Februari 2020, ini digunakan untuk menghantar bekalan dan alatan ke Wuhan, China. 11 buah armada PLAAF pesawat digunakan untuk